Rasulullah SAW berpesan, hanya dinar saja akan digunakan di akhir zaman nanti. Ini pesanan dia. So kita sekarang ni insyaAllah di jalan yang betul untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Banyak pesanan dia kata. Saidina Umar suruh pakai benda yang benar. Syekh Abdul Qadir kata, tegakkan kembali zakat ni. Isu muamalat ni besar sangat, luas sangat. Dari zakat muamalah agamanya sehingga kepada makan minum, sehingga kepada jual beli dan sebagainya. Dan bila saya letak tajuk muamalat ni, saya nak fokus bersatu saja, iaitu muamalat zakat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tegakkan kembali zakat ni, tegaklah zakat tiang-tiang yang lain insya-Allah. Kerana tiang zakat, tiang rukun agama Islam kita dah tumbang. Zakat ada lagi diamalkan secara betul. Keluarkan zakat fitrah. Kenapa saya merahkan keluarkan zakat fitrah? Saya tak kata bayar zakat fitrah. Ini penyelidikan kita. Yang kita dapati orang sekarang ni, kita pergi bayar zakat. Nak bayar apa? Bayar dapat apa? Bayar ni sesuatu yang kita bagi dia, kita dapat sesuatu. Itu nama bayar. Tak ada zakat, tak ada bayar-bayarnya. Ada bayar? Tak ada. Keluarkan. Kalau ada ambil dengan ambil. Kena ambil. Kena ubah kita punya vocabulary kita, cakapan kita, perbualan kita dah mula kena ubah. This is what we got to do. We have to do it. We have to change. Kalau orang luar tak ubah, orang dalam dewan ni kena ubah. Balik ni cakap dengan anak-anak, cerita dekat anak-anak, zakat bukan kita bayar. Paling handal dia bagi resit je. Betul? Haji? Itu pun kalau dia masuk dalam kereta hilang, tak jumpa resit. Mana kita tak bayar. Kita kena keluarkan zakat kita. Cukup keluarkan zakat. Okey? So itu dia punya. So matlamat mengembalikan dinar dan dirham ini adalah satu yang paling utama, adalah untuk memerangi riba. Kerana kita ini hendak mengembalikan apa yang dipesan dan dikatakan oleh Allah dalam kitab sucinya, oleh Rasul kita, bahawa dia akan memerangi riba. So we are in that boat. Kalau kita semua tidak mau join dalam memerangi riba, is wasting our time. We wasting our time here. Banyak lagi benda lain kita boleh buat kat luar. Seriously, this is what we want to do. Memerangi riba. Kerana apa? Kerana kita jamin kita akan menang. 100% jamin kita akan menang. Kemenangan adalah hak kita kalau kita join memerangi riba. Kerana ini adalah peperangan daripada Allah SWT. Okey? Tak akan menang. Yang kufar tu menang-menang sementara. Don't worry. Kerana dunia ni dia punya. Tahulah, tibalah masanya nanti. Alright? Kerana apa? Riba ini tersirat dalam sistem mata wang fiat yang ada sekarang. Pakar sistem mata wang fiat tu Profesor kat ujung, dia buat penyelidikan tentang fiat money. So kita akan tengok musuh kita. Wang kertas adalah wang kapitalis yang merobek kekayaan dunia dengan hanya mencetak kertas ataupun unit pada skrin komputer tanpa berpeluh pun. Pakcik makcik kita menoreh getah sekian lama, berpeluh, yang di ladang, bekerja keras, menjadi pekerja ladang, dapat gaji minimum berapa? RM900. Ada? Betul? Ke saya salah cakap? So that is the value of gaji minimum. Nasib baik dinar turun sikit ke tak? Kalau tidak, tak sampai 1 dinar pun. So that is the system. Institusi perbankan adalah ejen penjanaan wang fiat. Mereka ni lah ejen untuk menjana wang fiat.
Dia menjana duit out of nothing. Kita nak lawan dia orang, tak boleh lawan. Do you think they want to abandon the bankers want to abandon their rights to publish out of nothing, atau to print money out of nothing? No way. The bankers will continue to defend the institution to the death. This is what the reality is. So what are we going to do? And they are very strong. Tuan-tuan dan puan, Allah memperumpamakan mereka ini adalah ibarat sarang labah-labah. Ada kan dalam Quran? Kufar ini, kekuatan kufar ini ibarat kekuatan sarang labah-labah. Betul? Mereka ini nampak gah kuat. Satu je cara ni, jangan guna dia. Ya? Habis kat sini, tolong jangan rekod. Rekod ramai masuk dalam. Kalau rekod pun jangan publish lah. Tolong So habis kat sini. Then the way forward is kembalilah atau bring back 4 elements dalam muamalah kita yang kita perlu kembalikan. Alright. So dalam muamalah kita, apa itu amal Madinah? Kita akan sedikit 4 perkara yang perlu kita kembalikan. Pertama, kita kembalikan wang syariah kita, iaitu the physical dinar and the dirham. Alright. And then selepas itu kita establish the marketplace, the people yang mahu menggunakan dinar ni. Dan seterusnya, once you dah ada dua perkara ni, I'm sure there will be people who are interested in the investment of it. And then on top of all this, we must have the leadership. Kepimpinan on the return of the dinar must be from our leadership, our leaders. We have sultans. We are, macam Syekh Abdul Qadir kata, Malaysia is a united state of sultanates. Yeah, the states of the united sultanate. The state of the united sultanate is what Syekh Abdul Qadir mentioned. We have these institutions. So it's just a matter of time that once we are ready, when the people are ready, inshallah, Allah will bring them as our leader again. At this moment, they are not with us yet, but in due time, once we are ready, inshallah, the leadership will come. Yeah? So the Sultanate and the Emirate. For the time being, we have to work together, establish your own little emirates anywhere, everywhere, so that one day we'll have our sultans to be with us. And Omar Fadilo mentioned about the Sultanate, the Amal al-Madinah. The Amal al-Madinah, the Omar Fadilo did mention the statement that the Amal is the Sunnah in action, maksudnya. You are putting things in action. Ya, perbuatan amalan merujuk kepada fiqh yang berasaskan kepada perundangan dan amalan yang mengikut amalan orang Madinah. Itu adalah ta'rifan tentang ini. Jadi 4 elemen ini penting. We have to put together. So in other words, the return of the dinar cannot be just enough by having money, just enough by having your dinar in your pocket. Yeah? Dinar is not for the purpose of buying dinar and keeping in your cupboard. It has to be used. Okay? Well, yang ini cerita sedikit saja. Just nak pergi kepada topik berikutnya. Saya nak cerita sedikit tentang dinar. Mungkin orang semua dah tahu. This is the basis of the definitions of wang. Wang ataupun duit. Duit, unit kira-kira, alat perantaraan jual beli, penyimpan nilai. Dan kita tengok sifat-sifat lain yang ada pada adalah tahan lasak, kekal kuantiti dan kualiti. Ingat? Kekal kuantiti dan kualiti. Itu kuantiti yang boleh diperolehi. Barang yang kita nak jadikan duit ni mesti mudah diperolehi. Janganlah kita gunakan dia sebagai wang, tetapi barang tu nak dapat susah. Jadi wang macam mana?
Tak boleh. Dengan mudah alih dan mudah bahagi. So those are the karakteristik atau ciri-ciri yang ditakdirkan sebagai wang. Wang itu alat tukar. Ikut sejarah. Nanti Tuan Haji Zahimi akan ceritakan lebih lanjut. Sejarah dia, beras orang pakai, Bali orang pakai, garam orang pakai. Kalau dekat Filipina dia pakai apa? Dia pakai jagung. Dekat mana lagi? Dekat Arab mungkin dia pakai dates sebagai wang. So benda komoditi ataupun objek yang mudah diperolehi dan digunakan, have a tangible ain. Dan logam yang bernilai menggantikan komoditi, emas, wang shilling dan sebagainya. Dan ini sejarah sedikit, iaitu kalau kita tengok dinar dan dirham, kita tengok dinar yang dicetak pada tahun 105 Hijrah dilelong dengan harga 3.7 juta pound pada tahun 2011. Ini dah dapat dari internet, betul tak betul Allahu a'lam. Betul kot? Prof kami ada pernah jumpa ni? Tak pernah jumpa. Baik, tengok Google kan dia, dia akan jumpa. Kemudian koin dinar dirham Oman 90 Hijrah dilelong dengan harga 1.08 juta pound sterling. Ini dah jadi bukan duit dah, dia bukan duit wang lah, dia jadi bahan apa kata? Ethics dan bahan appreciation, bukan duit lagi, dia bukan kena no accessible. Cuba kita tengok orang Melayu kita. Saya tengok dah lewat sikit lah, mungkin sebelum tu dah ada. Saya ambil sikit-sikit je. Nanti saya ambil banyak ajar saya ambil, aku dah tak ada modal nak cakap. Saya tunjukkan sedikit. Pada zaman Sultan Mahmud Jiwa Zainal Shah kedua, yang saya interesting, dia panggil 1 rial. Duit dia dipanggil 1 rial. Dia panggil 1 dinar, 1 dirham tak? Dia tak panggil 1 dirham pun. Interesting. Bila kita tengok lagi, kita kaji lagi, Sultan Al-Adil dia panggil gold mas atau mas dinar. Dia mana? Ini sultan mana ni? Mansur Aceh. Kat kita lah, kita sana. Orang Kelantan panggil ke apa? Dia panggil kupai. Gold kupai. So this is petani yang Kelantan. Lagi gold kupang dan juga gold mas, gold kupang. So this is the local punya taste. Dia tak panggil dinar pun, dia panggil kupang. Tetapi weight and measures dia sama. Kenapa dipanggilkan sama? Kerana dinar dan emas ini adalah untuk muamalah, untuk amalan agama kita, untuk kita berzakat. Kalau tak mengikut ukuran dia, kita tak boleh nak berzakat. Salah, lari daripada muamalah kita. Betul? Itu dia punya message yang nak disampaikan. Datanglah Mak Saleh kat sini, tukar kita punya duit. Dia panggil kita apa? The government straight settlement. Dia bagi, buatlah perjanjian dengan Sultan, Sultan terima. Tak apalah, itulah nasib kita. Perubahan, proses perubahan. Dari Melaka kita tengok 5,011 pakai perak. Tengok dia punya cara, tak terliur kan, crooked, bengkok, bengkok. Tapi itulah yang dipakai oleh mereka pada waktu itu. Kemudian cantik sikit Johor, sebab Johor dekat Singapura, ada kualiti lah kot. Dia cetak ada berapa hexagon, cantik lah sikit. Ada orang Johor sini, banggalah tu. Orang Kelantan dengan seni kraft tangan dia cantik, dia panggil kupang, kupai. Okey, lepas tu berubahlah kita, berubah sampailah kepada yang ini, yang saya tunjuk ni. Salah dari segi undang-undang kalau you print kertas tu dekat komputer, you scan, you tak tulis contoh.